وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita sambung semula pada buku surah 78, kita nak urus sikit sebab tadi ada peserta ada tanya satu masalah. Okey, tadi ada pada muka surah. Okey. Muka surah 56. Jadi muka surah 56 kita kata macam mana sifat-sifat darah. Warna yang pertamanya hitam, yang keduanya merah, yang ketiganya perang, yang keempatnya kuning, yang kelimanya keruh. Baik, kemudian kita ada datangkan nota kaki daripada kitab Hasyiah Al-Bujairimi ataupun Al-Bijirimi, hasilu mas'alatid dima annaha khamsatu aqsam. Jumlah keseluruhan bagi permasalahan darah ada 5 bahagian. Lepas tu dia kata aswadu wa ahmaru wa asfaru wa ashqaru wa akdar. Hitam, merah, kuning, perang dan keruh. Jadi kata dalam kitab Hasyiah Bujairimi ni perkataan asfar sebelum daripada ashqar. Jadi okey, boleh. Nyala dah? Ya. Ana pula dah jadi. Mampu sini. Cik, tengok sekejap. Mampu dulu. Cabut. Ada. Okey. Kebuka. Ini tutup. Kita tutup dulu. Tutup ke belakang. Ini sepatutnya ni. Mana? Sepatutnya tekan. Tekan. Jadi alhamdulillah lama. Ni apa? Dah.
Ya, awal berhenti tu kemulah. Ni. Ya. Jadi penyusunan sebenarnya adalah darah hitam yang paling kuat, yang keduanya adalah merah, yang ketiganya perang, yang keempatnya adalah kuning, yang kelimanya adalah keruh. Okey, hak tu hak penyusunan hak yang paling kuat. Tadi ada dah naqal daripada kitab Rawdatul Talibin, kemudian bernaqal daripada kitab Fathul Aziz, tapi laptop sudah ada masalah. Okey, kita baca ni dulu sementara kita tunggu. Okey, komen laptop dulu. Okey, kita baca ni dulu sementara. Jadi untuk muka surat 56 tu itulah walaupun di dalam bawah tu ada sebut ahmar, asfar, ashqar, tapi sebenarnya dalam beberapa kitab yang lain disebut secara jelas wal ashqaru aqwa minal asfar. Kalau orang mungkin ada maktabah syamilah, dia boleh cari ibarat ni, perkataan wal ashqaru aqwa minal asfar. Sah Maulana? Wal ashqaru aqwa minal asfar. Ashqar lebih kuat daripada asfar. Wal asfaru aqwa minal akdar. Yalah, ya tu lambat sikit. Okey, jadi kita sambung ke soal apa pula tadi, ada ingat dah. Tengok tu memang penting kena bakar tu. Penting kena bakar ni. Bakar laptop anak. Bila tak zoom? Tak zoom. Ada dalam ni tu. Berbeza Sirajul Wahash dengan Sirajul Wahash pula. Dia kata ahmar wa aqwa min asfar, asfar aqwa daripada akdar. Ini akdar ni akdar ke Asfar daripada akdar. Akdar. Sini pula kena pula ashqar akdar. Dia ashqar satu, akdar satu. Akdar ke ashqar erah. Dia ni. Jazakallah khair. Ada. Kejap. Anas seng dalam WhatsApp ni. Dah boleh dah ni, Zul? Boleh dah. Zul boleh dah, Zul. Zul. Tukar laptop. Boleh dah ni. 675 dah. Dah. Kat ni. Aduh. Susah seng. Aduh, jadi ni. Dan perkara tersebut disebut juga dalam kitab Al-Iqna'. Betul Maulana? Jadi dalam kitab Al-Iqna' ada sebut juga. Jadi boleh buka dalam kitab Al-Iqna', dia ada tulis perkataan wal ashqar aqwa minal asfar. Baik. Jadi kita tunggu sekejap, dah tak ada masalah. Baik, muka surat berapa saat ni? Sekali lagi. 78. Okey, muka surat 78. Ke-6. Betul ke-6 Ke-6, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar dan terlupa waktu.
Jadi hok kenang ni kena pakai laptop juga sebab kita ada nak tulis perkara supaya lebih jelas nampak. Nanti tunggu laptop tu sekejap tengah setting laptop tu. Okey, keenam, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar dan terlupa waktu. Kita kalau hak yang kelima, kalau kita perasan hak kelima, perempuan ni mu'tadah. Sebelum ni biasa dah dia datang haid macam biasa. Bulan ni dia bermasalah lebih daripada 15 hari. Kemudian darah yang lebih daripada 15 hari itu satu sifat ataupun beberapa sifat tapi tidak cukup syarat tamyiz. Baik. Jadi apabila begitu keadaannya, perempuan ini sebenarnya kena ikut adat sebelum ni. Kadar dan waktu. Bilangan hari berapa hari sebelum ni, waktu awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan, ikut tu lah. Baik. Tiba-tiba dia dah ingat, dua-dua dah ingat. Qada dah ingat, waktu dah ingat. Maka nama dia mutahayyirah mutlaqah. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat kerana setiap waktu mungkin haid, mungkin suci. Setiap waktu dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat kita cerita dah tadi. Baik. Kemudian wajib dia kena mandi setiap kali dia nak solat. Setiap kali dia nak solat wajib dia kena mandi. Melainkan kalau dia ingat sebelum daripada ni haid dia berhenti bila? Oh, dia ingat haid dia berhenti pada waktu asar. Maka untuk waktu asar je dia mandi, manakala waktu lain tak perlu mandi. Okey, itu jelas. Hak yang kelima ni, hak yang keenam. Yang keenam katanya mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar dan terlupa waktu. Kalau kita ada kadar patu waktu. Kalau dua-dua dah ingat, nama dia mutahayyirah mutlaqah. Lepas tu dia rasa lagi dia ingat kadar tapi terlupa waktu. Lepas tu dia ada ingat waktu tapi terlupa kadar. Itu nama dia mutahayyirah muqayyadah. Maksudnya hanya ingat kadar saja terlupa waktu, ataupun hanya ingat waktu saja tapi terlupa kadar. Baik. Okey, kita tengok hak yang keenam. Mu'tadah tidak mumayyizah, ingat kadar dan terlupa waktu, iaitu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci sebelum ini serta dia masih ingat kadarnya. Bilangan hari ingatlah. Kemudian kata dia namun dia terlupa waktu haidnya. Pada bulan ini darahnya melebihi 15 hari 15 malam dengan satu sifat sahaja atau dua sifat ke atas, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Selesai juga. Nak buka dah. Ni dah. Okey. Cuba. Ni dah. Okey. Buka surat 7. Okey, perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Nampak dah? Okey dah. Serta dia masih ingat kadarnya. Okey, kadar haid dia ingat. Hak sebelum ni lah. Namun dia terlupa waktu haidnya. Waktu haid sebelum ni dia ingat. Okey, ni nak cerita hak sebelum ni dulu. Pada bulan ni darahnya keluar melebihi 15 hari 15 malam dengan satu sifat sahaja atau dua sifat ke atas, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Hukumnya, hukum kati mulai dia ada 4 di sini. Yang pertama, waktu yakin haid adalah haid. Pada waktu yakin suci adalah suci. Pada waktu yang ada kemungkinan haid dan suci, hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat yang kita bincang sebelum ni, tanpa perlu mandi untuk setiap solat fardu. Pada waktu yang ada kemungkinan haid, suci dan berhenti darah. Jadi hak atas ni, hak nombor 3 tidak ada kemungkinan berhenti darah. Hak yang nombor 4 ada kemungkinan berhenti darah. Hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat dan mandi untuk setiap solat fardu. Okey. Perempuan ni
Ada waktu yang dia yakin haid, dia ambil hukum haid. Waktu yakin suci, ada dia mengambil hukum suci. Waktu yang ada kemungkinan haid dan suci, hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat tanpa perlu mandi untuk setiap salat fardu. Tapi kalau ada kemungkinan haid, suci dan berhenti darah, hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat dan mandi untuk setiap salat fardu. Okey, 4 perkara hukum dia. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh, insya-Allah akan faham. Contoh. Pada bulan sebelum terjadinya istihadah. Sebab benda kita kena cerita bulan sebelum? Kerana bulan sebelum dijadikan panduan bagi perempuan yang tidak mempunyai tamyiz. Faham tak lagi? Lepas tu kita cerita bulan sebelum dulu kan. Pada bulan sebelum terjadinya istihadah, darah haid no. Nama samaran saja sebanyak 6 hari. Haid ni 6 hari dia kata. 6 hari ni berlaku dalam 10 hari yang pertama ketika bulan itu. 6 hari ni berlaku dalam 10 hari yang pertama. Dia 6 hari. Okey, qada dia ingat. Tapi start daripada hari berhenti dia ingat. Tapi dia kata berlaku dalam 10 hari yang pertama. Boleh faham? Dia ingat kadar. Waktu dia ingat. Waktu start daripada mana, berhenti mana dia ingat tu. Kalau ingat dia, bilangan hari dia ingat. Okey, 10 hari, dia 6 hari. Dalam 10 hari yang pertama ketika bulan itu. Bulan sebelum ni. Namun beliau tidak tahu bila kau permulaan 6 hari itu pada bulan. Okey, dia tidak tahu bila kau permulaan 6 hari itu. Bila mula berhenti mana dia tak tahu. Cuma dia ingat 6 hari je. Cuma 6 hari ni berlaku dalam 10 hari. Nanti kita akan sebut syarat-syarat dia. Sebab kalau tak cukup syarat, walaupun dia ingat qada 6 hari, 5 hari, tetap kekal kategori yang pertama. Dia kata, "Hei, saya ingat berapa hari? 6 hari. Dah bila 6 hari? 6 hari dalam 30 hari lah." 6 hari dalam 30 hari, waktu dipanggil tetap, dia adalah mutahayyirah mutlaqah. Nanti kita akan sebut syarat-syarat dia. Okey. Pada bulan ini bulan ni bulan sebelum, kalau kita nak jadi panduan tau. Darahnya keluar sebulan terus. Sebulan keluar. Tak berhenti-berhenti. Okey, hukumnya. Hari ke-5, okey, tadi kita ke 4 perkara. Yang pertama, tempat yang yakin haid ambil hukum haid. Tempat yakin suci ambil hukum suci. Tempat yang mungkin haid, mungkin suci dan tidak mungkin berhenti darah, dia kena mengambil langkah ihtiyat tanpa perlu mandi wajib. Tapi kalau ada kemungkinan berhenti darah, kena mengambil langkah ihtiyat serta mandi wajib setiap solat. Okey, tengok hukumnya. Hari ke-5 dan ke-6 adalah haid secara yakin. Warna pula haid secara yakin. Nanti tengok Abu Adah kat gigi. Seterusnya hari ke-11 hingga 30 suci secara yakin. Hari pertama hingga hari ke-4 pula ialah tempoh yang ada kemungkinan haid dan suci tanpa ada kemungkinan darah berhenti. Jadi hanya dia wajib kena sembahyang, tak perlu mandi wajib. Manakala hari yang ke-7 hingga hari ke-10 ialah tempoh yang ada kemungkinan haid suci serta ada kemungkinan darah berhenti. Kita tengok ni. Tengok ni ya. Kita kata tadi berlaku dalam tempoh 30 hari. Dia kata 6 hari berlaku dalam 10 hari yang pertama. Okey, kita ambil kira 10 hari yang pertama je. Jadi bermakna hari yang ke-11 yakin suci. Sebab benda tu berlaku dalam 10 hari yang pertama. Boleh faham ke tak? Jadi hari ke-11 yakin suci. Okey. Ni, hari ke-11 sehingga 30 jelas ni yakin suci. Okey, kita tengok. Dia kata 6 hari dalam 10 hari. Kalau mula pada 1 hari bulan, dia akan berhenti pada 6. Kalau mula pada 2, dia akan berhenti pada 7. Mula pada 3, dia akan berhenti ni 8 Mula 4 dia akan berhenti 9. Mula 5 dia akan berhenti 10. Dan dia tidak mungkin mula daripada 6. Sebab dia kata haid dia sebanyak 6 hari. Faham tak lagi? Cuba kita tengok. Hari pertama daripada awal bulan ke hari pertama, hak ni mungkin haid. Betul tak? Tapi ada tak mungkin tidak haid? Ada mungkin tidak haid. Betul? Hari kedua mungkin haid. Mungkin tak tidak haid, mungkin juga tidak haid. Faham? Hari ketiga mungkin haid dan mungkin tidak haid. Hari keempat mungkin haid, mungkin tidak haid. Tapi hari kelima tidak mungkin sama sekali, pasti haid. Betul? Hari keenam pasti haid. Betul tak gitu? Jadi 5 dengan 6 yakin haid. 5 dengan 6 dia mengambil hukum haid. 1 hingga 4 dia perlu mengambil langkah ihtiyat. Nanti kita akan cerita sebab ni bulan hak yang berlaku. Dan mana pula bulan yang berlaku kena mengambil langkah ihtiyat. Sedangkan dia menganggap pada awalnya sebagai haid. Nanti kita akan bincang lagi. Pada hari yang ke-7
Hari ke-7 mungkin haid, mungkin tidak. Hari ke-8 mungkin haid, mungkin tidak. Hari ke-9 mungkin haid, mungkin tidak. Hari ke-10 mungkin haid, mungkin tidak. Nampak ada hak yang kita jelas tu kan? Jelas dah kan? Okey. Nanti kita buat contoh lain untuk kita faham lagi. Jelas sini ya? Sekarang ni mana tempat hak yang ada kemungkinan berhenti darah? Sebab tempat yang ada kemungkinan berhenti darah sahaja wajib dia kena solat setiap waktu. Faham tak lagi? Dia di sana ada tempat, ada waktu mungkin haid, mungkin tidak. Tak ada kemungkinan darah berhenti. Lepas tu satu, ada kemungkinan haid dan kemungkinan bukan haid, dan ada kemungkinan pula darah berhenti. Okey, tengok. Start daripada hari yang ke-7. Start daripada hari yang ke-7 ada kemungkinan darah berhenti. Manakala hari pertama tidak ada kemungkinan darah berhenti. Sebab darah boleh bermula pada hari pertama, tidak boleh berhenti pada hari pertama. Sebab dia kata 6 hari. Boleh faham kan? Darah boleh mula berhenti pada hari yang ke berapa? Pada hari yang ke-7. Jadi start daripada hari ke-7 sampai ke hari ke-10 ada 3 kemungkinan. Kemungkinan haid, kemungkinan tidak haid, dan kemungkinan berhenti darah. Jadi bermakna start daripada hari ke-7 hingga ke hari ke-10 wajib dia kena mandi untuk setiap solat. Hari pertama hingga hari ke-4 tak wajib dia mandi, hanya cukup basuh. Lepas tu adalah langkah ihtiyat yang perlu diambil, kena letak kapah ke, kena letak pakak. Nanti pada penghujung buku kita ada tulis bab tu. Okey. Sini faham dah sini Kita buat contoh lain. Sebenarnya kita nak baca peringatan, tapi sebelum kita baca peringatan kita nak buat contoh dulu. Ni kita buat contoh. Kita buat beberapa contoh. Okey, sekarang ni katakanlah seorang perempuan, ni contoh ni. Bulan ni 1 2 3 4 5 6 lah. Datang darah warna merah. 1 2 3 4 5 6 lah. Satu sifat. Oh, jadi kalau satu sifat mudah je hukum dia. Awak tengok haid awak sebelum ni adat warna. Kita suruh dia kembali kepada adat sebelum. Baik. Dia pun dengung baik. Dah main macam lah. Sudah dah. Dah buat perut dah kita. Sebab ingat selesai dah. Rupa tak selesai lagi. Dah ingat dah ingat langsung. Hari tu ingat. Berapa hari? Kata dia ingat-ingat 8 hari. Hak lepas dah 8 hari. 8 hari. Ni kita buat contoh 8 hari 5 jam. Contoh aja ni 8 hari. 8 hari. Hak yakin 8 hari kata hak lepas dah. Dah duduk mana 8 hari yo? Awal bulan ke tengah bulan, akhir bulan. Hak saya duk ingat-ingat dah. Dia kata, saya duk ingat-ingat 8 hari tu duduk di dalam antara hari pertama hingga hari 15. Contoh, 8 hari tu di antara hari pertama hingga hari 15. Jadi kita buat keputusan mana? Hari ke-16 sampai ke-30 yakin suci. Faham tak lagi? Yakin suci lah dulu dah. Lepas tu kita nak tengok mana tempat hak yang yakin haid dulu. Apa buat? Hak ni kena buat kecil dah buat besar sebab takut dah nampak. Kita buat kecil Apa buat kecil sikit. Okey. Kita kena buat beberapa 1 2 3 kita buat. Okey, dia kata saat ni berapa hari? Kita buat contoh 8 hari kan. 8 hari berlaku dalam tempoh 15. Okey, kita buang dulu ni. Kita buang warna dulu. Tengok. Okey, dia kata 8 hari. Kita tengok. 8 hari kalau start daripada sini sampai sini. Kalau start daripada sini sampai sini. Kalau start sini dia akan sampai sini. Kalau start sini dia akan sampai sini. Start sini dia akan sampai sini. Start sini dia akan sampai sini. 2 hari tau. Kita kena letak 2 hari. Okey. Buang mula ni.
Kalau dia start sini, dia akan sampai 14. Dia buang. Kalau start sini, dia akan sampai 15. Okey. Dia tidak mungkin bermula 9. Tak mungkin dah. Faham tak? Tidak mungkin bermula daripada 9. Sebab dia, kalau bermula daripada 9, dia akan pergi sampai ke 16. Sedangkan dia kata, berlaku di antara hari yang pertama hingga hari yang ke 15 sahaja. Boleh faham tak? Okey, tengok. Dalam ni kita tengok mana hak yang yakin hik. Tengok nombor 8. 8 yakin hik, betul? 1 hik, mungkin tidak hik. 2 hik, mungkin tidak hik. Sama juga 6 pun mungkin hik, ada mungkin tidak kan? 7 mungkin hik, ada tak mungkin tak, ada mungkin tak kan? 10 9 sama juga. 9 mungkin hik, mungkin tidak, ni ada tidak hik nampak tak? 10 mungkin hik, mungkin tidak. 11 sama mungkin hik, mungkin tidak. Jadi hak yang yakin hik pada hari ke-8 sahaja ni. Jelas tak? Jadi mana tempat hak yang tidak ihtimal berhenti darah? Start daripada hari pertama sehingga hari ke-7. Hak tu mungkin haid, mungkin suci, tidak mungkin berhenti darah. Mula ihtimal berhenti darah hari ke-9 sampai ke hari ke-15. Jelas kan? Okey, baik. Jelas di sini. Sama juga kalau kita nak contoh berapa hari bilangan hari yang lain, boleh je kita buat contoh. Cuma kita kalau buat contoh banyak-banyak takut odang pula kita nak baca kitab. Okey, jelas contoh yang disebut dalam buku, lepas tu kita buat bagi contoh yang lain. Kemudian kita nak sambung lagi peringatan. Ni peringatan ni benda penting. Oh, selagi yang mudah ingat khabar. Okey, ni cara kita nak kira mana tempat yakin haid, mana tempat hak yang yakin suci, dan mana tempat yang mungkin haid, mungkin suci tanpa ada kemungkinan berhenti darah, dan mana tempat yang mungkin haid, mungkin suci dan ada kemungkinan berhenti darah. Okey, jelas di sini. Okey, kita nak buat contoh hak yang kedua, hak yang kita nak urai pula saat ni. Besar sikit sampai 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey. Sekarang ni katakanlah seorang perempuan ni datang darah sampai ke hari ke-6 lah. Sampai ke hari ke-16 ni, perempuan ni datang darah sampai ke hari ke-16, satu sifat. Kita suruh dia tengok adat dia, dia lupa. Jadi apabila dia lupa, maka kita kata dia ingat kadar. Waktu dia lupa, kadar dia ingat. Maka kita kata awak kena tengoklah mana tempat yang yakin haid, hukum haid, mana tempat yang yakin suci, hukum suci. Mana tempat yang ihtimal, maka dia mengambil hukum ihtimal. Okey. Ni untuk bulan pertama. Kita nak pergi kepada bulan kedua. Okey, kita kata dia berlaku daur dia berlaku dalam tempoh 30 hari. Ni untuk bulan yang pertama. Bulan yang kedua pula. Saat ni sebab ni berlaku. Kalau kita kata kita buat contoh saat ni, contoh dalam buku. Contoh dalam buku saat ni dia 5 dengan 6 yakin haid yang. 5 dengan 6 yakin haid. Okey, kita nak buat contoh yang dalam buku. 5 dengan 6 yakin haid. Okey. Sekarang ni pada bulan berikutnya. Ni bulan berikut ni darah tumbik berterusan Okey, darah bertumbik berterusan. Sampai ke bulan berikutnya. Okey, bulan berikut 1. Dia kena mengambil lakak ihtiyat. Ni bulan berikutnya. Mengambil lakak ihtiyat tanpa perlu mandi wajib. 2 sama juga. 3, 4. Sampai 4. 5 dengan 6 ambil hukum haid. Sebab yakin haid. Untuk bulan berikutnya. Yakin dah haid ni. Lepas tu 7, awak kena mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Sampai ke 15, awak kena ambil akad ihtiyat lagi ni, tapi serta mandi. Masuk hari ke-16, tadi berapa sampai ke berapa hari?
10 je. Silap. Sampai ke 16 pula. Kita ambil contoh kedua kan. Yang penting faham dah lah. Okey. Okey, hak ni mana? Hak ni pada hari 10. Hari ke-11 wajib dia kena hak ni hari ke-11 tak ada dah kan. Ni kira jelas dah darah istihadah. Jadi hari ke-11 awak kena mandi dan solat macam biasa. Hak ni awak tak ada wajib dah mandi untuk setiap solat fardu. Bukan wajib mandi untuk setiap solat fardu, hukum dia sunat, dia bukan wajib ni. Hari ke-11 sebab jelas dah pada hari ke-11 adalah darah istihadah. Faham tak untuk masalah yang kita buat contoh? Perbezaan macam mana? Bulan pertama dengan bulan kedua. Okey, sekarang ni gini. Okey, ni bulan pertama dulu. Kita tengok atas ni bulan pertama kan. 1 2 3 4 5 6 sampai 15 16. Sini baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Sampai 16 ni baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Okey, selesai situ. Tengok adat lepas, lupa waktu tapi ingat kadar. Berapa hari dia ingat? Dia kata 5 hari. Tapi 5 hari berlaku dalam tempoh 10 hari. Betul? Kita buat contoh tu. 5 hari berlaku dalam tempoh 10 hari. Jadi kalau gitu 5 dengan 6 yakin haid. Sebelah ke atas yakin suci. Hak yang yakin suci darah, hak yang ada tu jelas darah istihadah. Boleh tak? Okey, jadi untuk bulan ni lepas dah. Cuma hak lepas dah pun gini. 1 2 3 4 sebenarnya dia kena qada balik solat sebenarnya. Faham tak? Sebab dia kena mengambil langkah. Ada tak kemungkinan haid? Kemungkinan. Ada tak kemungkinan istihadah? Kemungkinan. Faham tak lagi? Dah jelas sekarang ni. Sama juga 7, 8, 9, 10 dia kena qada balik solat hak yang ditinggalkan. Hak sebelah tu jelaslah kena qada sungguh sebab memang istihadah dah. Boleh faham tak? Okey, ni bulan pertama, jelas bulan pertama kan. Sebab bulan pertama lepas dah. Cuma kita kena qada balik sebab mungkin hak yang dia tinggal solat tu, hak tu adalah tempoh istihadah. Dia kena mengambil langkah ihtiyat. Okey. Bulan yang berikutnya. 1 dia kena solat. Tak perlu mandi untuk setiap solat. Tu. 2 3 masuk 4 wajib dia mengambil hukum haid. 4 ke 5 tadi 4 dengan 5. 5 6 silap. Sebab kita tengok benda lain kan. Bukan 4 5 5 6 tak apa. Okey 5 6. Masuk 5, masuk 6, awak ambil hukum haid. Jelah hak ni memang haid dah. Haid tadi. 7 7 kena ambil lakukan ihtiyat terbalik. Lepas tu kena wajib mandi di sini kerana ada ihtimal darah mula berhenti. Okey, boleh faham kan? 8 9 10 sebelah. Okey, jelaslah sebelah. Sebelah ni adalah darah istihadah hari ke-11. Sebab hukum dia suci sebelum daripada ni kan. Jadi kita kena buat contoh 3 bulan. Bulan hak yang dijadikan panduan, lepas tu bulan hak yang kedua dan bulan yang ketiga. Okey. Habis. Selesai. Peringatan ni memang cukup penting. Dia payah juga ni. Dia tarik nafas panjang Perempuan yang ingat kadar sahaja. Dia ingat kadar, berapa bilangan, berapa hari. Dia masih dikira sebagai mutahayyirah. Maksudnya mutahayyirah mutlaqah. Melainkan apabila dia ingat kadar kitarang haid dan suci. Ni. Kadar kitarang haid dan suci. Kitarang haid dan suci dia berlaku dalam berapa hari? Hak tadi hak kita cerita tu berlaku dalam tempoh 30 hari. Setiap 30 hari ada haid, ada suci. Setiap 30 hari ada haid, ada suci. Kitarang haid perempuan kebiasaan begitu. Tapi ada juga kitarang haid dan suci perempuan bukan berlaku dalam tempoh 3 hari tapi berlaku kurang daripada 30 hari, mungkin lebih daripada 30 hari. Orang puang ni 3 bulan sekali bagi haid. Begitu 3 bulan sekali. Jadi bermakna kitarang haid dan suci dia 90 hari. Faham lagi? 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Faham tak? Kita kena faham dia daur. Daur ni kitarang haid dan suci dia. Kena tahu kitarang haid dan suci. Hak contoh yang kita buat contoh tu kitarang haid dan sucinya kita ambil adat kebiasaan iaitu 30 hari. Boleh faham? Adakah semua gitu? Tak. Sebab tu kan mesti dia kena ingat kitarang haid dan suci serta ingat permulaan bagi kitarang itu. Mesti kena ingat pula bila permulaan kitarang dia.
Kau tidak ingat bila permulaan. Haid saya berlaku dalam tempoh, betul memang tempoh 30 hari. Haid saya berlaku, bukan 30 hari pula. Kita kata contoh, haid saya berlaku dalam tempoh 25 hari. Ada haid, ada suci. Biasa gitulah dalam tempoh 25 hari lah. Dah bila permulaannya? Permulaan bila? Penghujung bila? Tu dia kena tahu. Jadi nak keluar daripada tahayyur mutlak, dia kena tahu benda ni. Baik. Tengok 167 Ni dalam kitab Mughnil Muhtaj ada tambihun qala al-ashab innal hafizata lil qadri innama takhruju 'anit tahayyuril mutlaq. Dia keluar dapat daripada kebingungan mutlak apabila diingat kadar kitaran haid dan suci, permulaannya dan kadar haid sebagaimana apa yang telah kami contohkan. Okey. Tengok bawah data kaki anda buat contoh. Contoh tidak cukup syarat tersebut. Anda buat contoh. Haid seorang perempuan pada bulan sebelum ini sebanyak 5 hari. Sebelum ni 5 hari. Tetapi dia terlupa kitaran haid dan sucinya berlaku dalam tempoh berapa hari tak tahu. Berlaku dalam tempoh berapa hari tak tahu. Ingat saya memang bulan sebelum ni 5 hari. Dah biasa haid awak dengan suci awak berlaku dalam tempoh berapa hari semua sekali. Kitaran haid dan suci. Dok ingat tu dah ingat sungguh. Minta maaf banyak kata dia, memang ingat tu. Minta maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki, memang ingat tu kata dia. Katanya maka perempuan ini adalah mutahayyirah. Maksud mutahayyirah ni adalah mutahayyirah mutlaqah. Alasan dia benda, tengok muka surat 80 sebab kita baca nota kaki lagi. Kerana setiap waktu berkemungkinan haid, suci dan berhenti darah. Sebab tu dihukumkan dia mutahayyirah mutlaqah. Okey, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Haid seorang perempuan pada bulan sebelum ini sebanyak 5 hari. Kitaran haid dan sucinya berlaku dalam tempoh 25 hari. Tetapi dia terlupa bilakah permulaan kitarannya itu. Bila mula 25 hari mula mana? Mula mana 25 hari? Dia terlupa. Maka perempuan ini adalah perempuan mutahayyirah kerana setiap waktu berkemungkinan. Ni tengok alasannya. Apabila setiap waktu ada kemungkinan haid, kemungkinan suci dan kemungkinan berhenti darah, maka dia adalah mutahayyirah mutlaqah. Okey, baik. Kemudian kita tengok pada muka surat berapa dah? Muka surat 80. Ketujuh, mu'tadah tidak mumayyizah, ingat waktu dan lupa kadar. Waktu dia ingat, kadar pula lupa. Saya ingatlah, saya daripada hari pertama sampai ke hari 15. 15 hari. Bukan 15. Dah ingat berapa hari, tapi dalam 1 hingga 15 tu kan. Kata dia, kalau begitu awak ni kena ambil akad ihtiyat. Daripada 1 hingga 15 tu kena ambil akad ihtiyat. Hari ke-16 hukum suci. Tengok. Hukumnya, hukum perempuan ini pada waktu yakin haid adalah haid, pada waktu yakin suci adalah suci. Manakala pada waktu ihtimal haid, ihtimal ni maksudnya boleh jadi. Bahasa Arab ihtimal lah. Ihtimal haid dan suci dia mengambil hukum perempuan mutahayyirah seperti penjelasan yang telah lepas. Contoh, kita tengok contoh Contoh darah haid nuru pada bulan sebelumnya bermula pada awal bulan. Tetapi dia tidak mengetahui kadarnya. Haid saya awal bulan mula, tapi berapa hari saya lupa. Ni contoh je. Berapa hari saya lupa. Awal bulan tumbik darah. Memang gitu, awal bulan tumbik. Berapa hari saya lupa. Okey, hukumnya sehari semalam awal bulan itu haid secara yakin. Sehari semalam haid secara yakin sebab dia sekurang-kurang haid sehari semalam. Baik. Kerana sekurang-kurang haid sehari semalam. Separuh yang kedua daripada bulan itu suci secara yakin. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Kerana tempoh di antara keduanya, iaitu hari kedua hingga 15 ialah waktu ihtimal. Benda ihtimal boleh jadi haid, suci dan berhenti darah. Hak ni ada ihtimal berhenti darah saja, tidak ada ihtimal haid dan suci tanpa berhenti darah. Okey, habis selesai. Bab tu. Saya ada buat latihan. Dah banyak kita buat latihan. Sebenarnya latihan ni kita buat gini, masa asal buku ni mula rasa lama dah nak tulis. Lepas tu ada buat sikit, ada banyak kerja lain nak buat, ada buat sikit, banyak kerja lain buat. Lepas tu last sekali dijemput oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk bentang darah wanita untuk staf-staf dia dan orang-orang yang dia jemput lah daripada Jabatan Agama, daripada mahkamah pun ada jugalah.
Tapi dok ramai lah buat. Tapi kelas tertutup lah. Jadi bila kelas tertutup, dah yang datang tu staf-staf di Jabatan Mufti yang memang menjawab persoalan-persoalan masyarakat dah. Ada ustazah, ada ustaz. Jadi kita pun tak pakai buku takrirat tadi dah biasa tu. Lepas tu kita pun cuba buat benda kita tulis lah untuk dibentangkan. Lepas tu jadi apabila siapa habis dah, kita nak tengok lagu mana kefahaman, jadi kita kena buat latihan. Ni latihan ni kita buat di Negeri Sembilang sebenarnya. Jadi akhirnya tu jadi buku tu. Lepas tu kita pun balik, kita buat penambahbaikan benda yang patut dikurang, kita kurangkan benda patut ditambah. Akhirnya dia terjadilah buku ni. Ni kita ada buatlah latihan. Cuma latihan ni makan masa, tapi suka sebenarnya latihan ni. Sebenarnya suka latihan, tapi makan masa sikit. Kita cuba jawab beberapa persoalan saja. Okey, latihan pertama. Situasi pertama, 5 darah hitam, 5 merah, 5 hari kuning. Dengar jawab kali. Dalam soalan ni ada soalan menjerak. Kena faham gitu je. Semua hik belaka. Sebab kita kata dah kan, ada orang ada hitam, merah, kuning. 3 warna. Dah sedar ni, kita ni sekarang ni dah lebih 15 hari je. Dah sedar ni. 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning, semua hik. Dah apa? Yang kita tekan bodoh kan? Selama mana tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, jangan cara sifat darah. Okey. Situasi kedua sama, situasi ketiga sama, situasi keempat sama, situasi kelima sama. Ni saja nak cepat-cepat ni. Situasi keenam sama. Sama belaka. Tu soalan nak jerat orang Okey. Situasi ketujuh. Ni layan. 6 hari merah, 16 hari hitam. Sudah. 6 hari merah benda, 16 hari hitam dia. Dia tubik darah 6 hari merah, 16 hari hitam. Sekarang ni darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Tak gitu. Ada 2 sifat. Okey, apabila 2 sifat, darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Tapi kena cukup syarat tamyiz. Ternyata 16 hitam ni lebih daripada sebanyak-banyak haid. Jadi hak ni walaupun ada darah kuat, darah lemah, tapi tidak cukup syarat tamyiz. Jadi hak ni kena kembali kepada adab bagi perempuan hak yang mempunyai adab, dan kena kembali kepada sehari semalam bagi perempuan yang kali pertama datang darah. Okey. 6 hari hitam, 6 hari merah, 15 hari hitam, 6 hari merah, 15 hari hitam. Hukum dia sama dengan hak atas. Dah. Mana hit? 15 hari hitam. Sebab benda darah kuat. 6 hari merah darah lemah. 15 hari hitam darah kuat dan cukup syarat tamyiz. Betul tak? Okey. 6 hari hitam, 16 hari merah. 6 hari hitam adalah haid, 16 hari merah adalah istihadah. 6 hari hitam, 15 hari merah. 6 hari hitam haid, 15 hari merah istihadah. 6 hari kuning, 6 hari merah, 15 hari hitam. Sudah. Ada 3 sifat Ada 3 sifat. Dia bila cukup ada 3 sifat, darah kuat serta darah lemah dijadikan haid apabila cukup syarat dia. Sekarang ni tak cukup syarat. Jadi apabila tak cukup syarat, maka 15 hitam saja haid. 12, 6 hari kuning, 6 hari merah, 16 hari hitam. Ni kena fikir lah. 6 hari kuning, 6 hari merah, 16 hari hitam. Sudahlah. Ni tak cukup syarat tamyiz. Tak cukup syarat tamyiz. Okey. 16 hari merah, 12 hari jam, 12 jam hitam. Tak cukup syarat tamyiz kerana darah lemah, darah kuat, tak cukup sehari semalam. Baik. 12 jam hitam, 16 hari merah, sama tak cukup syarat tamyiz. 12 jam, 16 hari kuning. 12 jam merah, 16 hari kuning. 12 jam merah, 16 hari kuning. Tak cukup syarat tamyiz sebab darah kuat, tak cukup sehari semalam. Baik. Sebenarnya kena jawab alasan kena khabar.
Tapi oleh kerana nak kejar masa sikit, mudah-mudah je. 16 hari kuning, 12 jam merah. 16 hari kuning, 12 jam merah. Darah kuat tidak cukup syarat tamyiz. Maka hukum dia seperti tidak mumayyizah. Kembali kepada adat ataupun sehari semalam untuk perempuan hak yang kali pertama. 12 jam hitam, 15 merah. Ni kita ada buat contoh sebelum ni. Berapa hari hit? 15 hari merah kerana 12 jam hitam tidak cukup sehari semalam, dan darah yang lemah selepas daripada dia layak untuk dijadikan haid. Ingat tak? Okey, 15 jam merah, 12 jam hitam, sama juga. 15 hari merah, 3 hari hitam. 15 hari merah, 3 hari hitam. 3 hari hitam haid kerana cukup syarat tamyiz. Darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Baik. Banyak situasi. Kita nak lakah je situasi ni, panjang sangat. Tapi masa terbaru baru ni, dalam beberapa minggu lepas, 2 minggu ke lebih kurang lah, masa anda dijemput pula kali kedua oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk membincangkan pula bab ni. Peserta, ada peserta lama dan ada peserta baru. Hak semua situasi ni kita bincang belaka secara terperinci serta dengan alasan. Tapi sini rasa tak sempat, jadi kita lakah. Balik tengok sendirilah. Lepas tu kita nak masuk bab darah nifas. Lepas tu kita akan bincang pula istihadah dalam nifas, insya-Allah sekadar kita sempat. Okey, darah nifas. Bab yang pertama, darah nifas. Nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Nifas mengikut istilah ulama fiqh. Tapi mengikut lugah atau ada perbincangan lain. Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Ni setelah kosong rahim daripada kandungan. Perhatian. Tidak disyaratkan untuk dihukumkan darah yang keluar setelah kosong rahim itu sebagai darah nifas bahawa bayi yang dilahirkan itu hidup atau sempurna kejadian. Sehingga jika yang keluar itu seketul daging atau segumpal darah yang merupakan permulaan kejadian manusia, maka dihukumkan darah yang keluar setelahnya itu sebagai nifas. Itu kena ingat kaedah. Mazhab Imam Syafi'i bukan hanya kelahiran biasa darah yang keluar setelah itu dikirakan nifas, bahkan perempuan yang mengalami keguguran darah yang keluar setelahnya juga dikirakan sebagai darah nifas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, darah yang keluar setelah keluarnya anak atau setelah keluarnya janin, ia dikirakan sebagai darah nifas walaupun uri belum keluar. Yang penting janin keluar. Anak keluar, janin keluar. Uri dah keluar lagi, darah yang keluar setelah daripada itu dikirakan sebagai darah nifas. Sebab ada orang tanya, adakah disyaratkan keluar uri dulu ataupun tidak? Syarat keluar uri ke tak? Tak, mazhab Imam Syafi'i kata tidak disyaratkan keluar uri, yang penting keluar janin. Tengok rujukan di bawah. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab menyebut waqalu ibtida'un nifas min infisalil walad. Lepas tu di dalam kitab yang lebih jelas lagi adalah dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ada sebut wa ma kharaja ba'da infisalil walad wa in baqiyatil mashimah. Mashimah ni uri. Walaupun masih lagi berbaki uri duduk dalam tu, darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, baik. Adapun darah sakit bersalin atau darah yang keluar bersama keluarnya anak, maka ia bukan haid dan bukan nifas. Sebab apa? Sebab darah tu bukan keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan, maka bukan darah nifas. Dan darah tu keluar sebab kerana illah, bukan kerana jibillah. Maka sebab tu bukan haid. Sebab haid ni adalah darah jibillah. Ni ada sebab sakit tidak bersalin. Bahkan ia adalah darah fasad. Semuanya saya ada tulis di bawah, boleh baca dalam nota kaki 173. Lepas tu saya ada tulis juga bab ni boleh baca juga sikit ni. Bahkan ia adalah darah fasad. Nota kaki 174. Namun jika ia bersambung, ni pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Cuma nota kaki 174 ni perlu kita kena kait dengan masalah datang darah ketika sedang hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang sedang mengandung apabila datang darah yang darah dia cukup sifat-sifat darah haid, maka dikirakan sebagai darah haid. Walaupun majoriti ulama mengatakan adalah istihadah. Atas pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, hak kita nak bincang ni. Namun jika ia bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka darah yang keluar ketika sakit bersalin itu juga dihukumkan sebagai darah haid. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Darah yang keluar ketika sakit bersalin. Orang puang sakit dah nak bersalin, tubik darah. Lepas tu darah yang keluar bersama dengan anak,
dia mengambil hukum darah haid kalau telah keluar darah haid sebelum. Contohlah, kita buat contoh. Perempuan ni sebelum daripada dia bersalin 7 hari mari darah. Masa tu tak sakit lagi. 7 hari. Cukup hari ke-7 rasa sakit nak bersalin. Tubik darah. Darah sakit nak bersalin dihubungkan dengan darah haid sebelumnya. Maksudnya dihukumkan darah tersebut juga sebagai darah haid. Itu pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu ada hak di sedikit khilaf. Adakah disyaratkan cukup sehari semalam sebelum sakit bersalin atau tidak disyaratkan? Ini ada khilaf. Kita nak kira darah sakit bersalin tu haid bagi perempuan yang datang haid sebelum sakit bersalin, adakah disyaratkan sebelum tu kena cukup sehari semalam dulu ataupun tidak disyaratkan? Ni masalah ni ada khilaf. Dan boleh tengok dalam kitab Hasyiah Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri atas Bughyah Al-Mustarsyidin. Tadi kitab Bughyah Mustarsyidin. Ni syarahan kepada dia. Qauluhu in sahaba 'ala talq ay sawa'un madalaha yawmun wa laylah qabla at-talqi am la, ala khilafin fi dhalik. Dia kata ala khilafin fi dhalik. Maksudnya ada khilaf. Maksudnya sebahagian ulama mensyaratkan kena cukup sehari semalam dulu. Sebagian ulama fiqh kata tidak disyaratkan, cukup sehari semalam sebelum daripada tu. Okey, selesai bab ni. Seterusnya, syarat-syarat nifas. Darah yang keluar setelah bersalin itu tidak dihukumkan sebagai darah nifas melainkan dengan 4 syarat. 4 syarat, cukup 4 syarat baru darah nifas. Darah itu keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Kalau rahim masih lagi belum kosong daripada kandungan, maka darah itu bukan darah nifas. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut, kalau orang puang tu beranak kembar, anak yang pertama keluar dah, baki lagi anak yang kedua, tiba-tiba tubik darah. Darah yang keluar di antara anak kembar bukan darah nifas kerana belum lagi kosong rahim daripada kandungan. Dan darah dia, darah tu di antara dua, mungkin darah fasad, mungkin darah haid, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau cukup sehari semalam dikirakan sebagai darah haid kerana perempuan yang sedang hamil, darah yang keluar adalah darah haid. Kalau tak cukup sehari semalam, darah tersebut adalah darah fasad. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang keduanya, darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari daripada tempoh kosong rahim daripada kandungan. Contoh, seorang perempuan ni lepas daripada bersalin, dak kira normal ke dak kira lah. Lepas daripada bersalin, darah dak tubik lalu. Selang beberapa hari baru tubik darah. Maka darah yang tubik beberapa hari setelah daripada bersalin kena tengok tempoh daripada bersalin hingga tubik darah. Kalau 15 hari ke atas, bermakna darah yang keluar itu bukanlah nifas, bukan darah haid, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi perempuan itu tidak mempunyai darah nifas. Tapi kalau daripada bersalin sehingga keluar darah kurang daripada 15 hari, maka darah itu dinamakan sebagai darah nifas. Syarat yang kedua ini perlu diingat molek kerana perbincangan bab istihadah dalam nifas ada kaitan dengan syarat yang kedua. Ada kaitan dengan syarat yang kedua. Ada beberapa permasalahan istihadah dalam nifas ada kaitan dengan syarat yang kedua. Kalau kita dah ingat molek syarat yang kedua, sesak barat apabila kita bincang berkenaan dengan istihadah dalam nifas. Kita ulang balik. Syarat yang kedua untuk dihukumkan darah yang keluar itu sebagai darah nifas adalah darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari dari tempoh kosong rahim daripada kandungan. Sebelum daripada berlalu 15 hari tubik dah darah nifas. Tapi kalulah lepas daripada berlalu 15 hari baru tubik darah, maka darah tu bukan darah nifas, bukan darah haid, mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Cuma satu lagi hak yang sampai sekarang hamba tak jumpa lagi jawapan. Yang ustaz-ustaz, para ustazah hak yang cuba mendalami bab ni, molek juga kaji bab ni. Benda ada sebahagian daripada perempuan yang mengandung, setelah daripada disahkan dia mengandung, tiba-tiba raib kandungan. Ada hak yang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ni bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita yang berlaku dalam masyarakat kita. Hamba tanya orang puan dongeng ke dak? Orang puan kabar-kabar adalah bukan seorang, ramai juga perempuan hak yang thiqah. Akhbarani thiqah. Tapi orang puan kita akhbarani thiqat. Thiqat. Tak tahulah, biasa dengar tak kita? Biasa dengar. Hamba tak tahu dongeng ke dak dongeng, tapi hak yang cerita ke kita tu gitu. Siap ada pengesahan daripada pihak kesihatan, daripada pihak hospital bahawa dia mengandung. Tapi kepeh lepas daripada tu nak kata bersalin, tak ada, kosong, lain, tak tahu. Baik,
Jadi soalannya darah lepas dia darah penting. Sini soalan ni. Hamba tak jumpa lagi jawapan. Sebab cari-cari dalam kitab tak ada. Tak ada jumpa. Tak tahu takut tak ada isu ni dulu. Hadis zaman kita. Maulana biasa dengar tak? Bab ni. Pernah dengar. Biasa dengar tak? Ada kita nak ukur darah dia lepas tu. Anak tak keluar. Alasan tu kan? Sebab darah ni adalah darah nifas ni adalah dia ad-damul khariju ba'da faraghir rahimi minal ham. Tapi kalau faragh dia kata benda kok. Sebab dia kata sebab dia ada kait dengan makhluk aluh ambil. Kalau gitu dikeluarkan juga. Tak tahu, wallahu alam. Mana yang tak tahu. Jadi yang menjawab wallahu alam, tak tahu. Tak reti nak kata dia. Okey, dua. Yang ketiga, apabila darah berhenti dan datang semula dalam tempoh 60 hari. Hak ni kita cerita dah sebelum ni. Ni kita ulang balik. Apabila darah berhenti dan datang semula dalam tempoh 60 hari, disyaratkan tidak diselangi antara darah pertama dan darah kedua itu oleh suci selama 15 hari ke atas. Orang puan lepas daripada bersalin tubik darah nifas. Berhenti sekejap tubik pula. Hak tubik pula nifas lagi. Tapi syarat jangan berhenti 15 hari. Sebab kalau berhenti 15 hari sedangkan hak mari pula masih lagi dalam lingkungan 60 hari, maka hak mari itu masih lagi mula sekali lagi ya. Seorang perempuan dia lepas daripada salin tubik darah nifas, lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu datang pula. Hak datang pula masih lagi dalam 60 hari. Berhenti 60 hari, datang pula masih lagi 60 hari. Maka kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, hak datang pula adalah haid, bukan nifas. Tapi kalau dah sampai 15 hari tempoh berhenti, maka hak datang pula masih lagi dihukumkan nifas. Tengok, apabila darah berhenti dan datang semula dalam tempoh 60 hari, disyaratkan tidak diselangi di antara darah pertama dan darah kedua itu oleh suci selama 15 hari ke atas, untuk dihukumkan darah hak yang datang pula tu sebagai darah nifas. Okey, berapa dah? 3. Yang keempat, darah tersebut tidak melepasi 60 hari. Kalau melepasi 60 hari tanpa berhenti, maka perempuan ini adalah perempuan mustahadah dalam nifas. Perbincangan dia akan datang. Okey, tempoh nifas. Tidak ada hak bagi sekurang-kurang tempoh nifas. Tak sama dengan haid. Maksudnya, apabila seorang perempuan setelah daripada bersalin, dia tengok ada darah sekejap, lepas tu tak ada dah darah. Sekejap je tengok ada darah, lepas tu tak ada. Darah tu adalah darah nifas. Sebab nifas tidak disyaratkan sehari semalam. Yang keduanya, kebiasaan nifas ialah 40 hari. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, 40 hari ini adalah kebiasaan nifas. Namun ada sebahagian daripada mazhab mengatakan 40 hari adalah sebanyak-banyak nifas. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Kena faham, kebiasaan. Rata-rata ramai-ramai orang puang nifas dia 40 hari. Baik, tapi tidak ada hak bagi sekurang-kurang tempoh nifas. Kita tengok muka surat 92. Sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari. Okey, sebelum daripada tu kita nak undur balik pada muka surat 91. Tengok nota kaki 178. Peringatan penting. Ni untuk orang puang. Biasanya saya tulis peringatan. Kalau tambah penting tu memang penting sungguh lah. Selama penulis nama lah, menjadi penceramah dalam pengajian fiqh darah wanita, penulis mendapati ada sebahagian wanita yang bersalin, mereka tidak akan mandi wajib untuk mengerjakan solat fardu sebelum cukup 40 hari atau 45 hari daripada tempoh bersalin meskipun darah telah berhenti. Perkara ini berlaku kerana mereka beranggapan bahawa dalam tempoh berpantang selama 40 hari atau 45 hari itu mereka tidak diwajibkan solat. Perbuatan mereka ini sebenarnya salah dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Hal ini demikian kerana gugur kewajipan solat bagi perempuan yang bersalin bukan kerana mereka berada dalam tempoh berpantang, tetapi ianya disebabkan oleh keluar darah nifas. Justru apabila darah nifas telah berhenti sebelum hari ke-40 atau 45, maka wajib ke atas wanita itu untuk mandi untuk mengerjakan solat fardu tanpa perlu menunggu sehingga hari ke-40 ataupun 45. Ni jelas Amba di Terengganu ni ada dua kampung amba jumpa. Dua kampung yang mana orang puang di kampung ni
Tapi hamba tidak kata secara hamba tak pukar. Tapi hak yang kabur kamba saat ni tu, hak ni pengurusi JPKK seorang lagi orang hak yang ada jawatan juga dalam kampung. Masa tu kita buat daurah, buat pengajian. Dia kata orang puang kampung kita selagi tak cukup 40 hari, selagi tu dia tidak akan solat walaupun darah berhenti sebelum. Boleh faham ke tak? Tak faham lagi? Faham dah? Walaupun darah berhenti sebelum. Okey, setepat 40 hari. Ada setepat lagi di Terengganu 45 hari. Selagi tak cukup 45 hari daripada tempoh bersalin, dia tidak akan solat. Sebab dia kata saya berada dalam tempoh berpantang walaupun darah berhenti sebelum. Kalau darah sedang ada sampai hari ke 40, 45, hak tu jelas lah. Hak tu kita bercakap, hak tu jelas lah hak tu. Kalau kita nak bawa salah ni. Ada orang puang hari ke 35 darah berhenti dah. Lepas daripada bersalin. Dia tak bayang lagi. Dia bayang bila? Cukup 40. Sebab dia kata saya masih lagi berpantang. Ada 45. Di Terengganu ada 2 tempat hamba jumpa. Baik, ingat di Terengganu je. Lepas tu kebetulan Ustaz Zul bawa hamba pergi Sarawak. Baca bab darah wanita di Sarawak. Ada rupa-rupanya sama juga di Sarawak. Ramai kok gitu. Okey, tak apa lagi. Pergi Negeri Sembilan. Semua ada kok. Pergi Pahang ada kok. Lah, kata nyakit ini nyakit yang telah membarah dalam masyarakat rupanya. Okey, boleh faham kan? Ni adalah satu kesilapan. Orang puang kena ingat sekurang-kurang nifas satu lahzah. 40 hari ini adalah kebiasaan nifas. Nifas ni benda, nifas ni darah. Lepas bersalin ada darah, wajib perempuan ini kena tidak boleh sembahyang sebab ada darah nifas. Apabila darah nifas berhenti 20 hari ke 30 hari ke, nak tunggu benda ni. Okey, boleh faham? Nak tunggu benda lagi, tak boleh tunggu dah. Mesti dia kena benda solat, mesti kena mandi. Nak patang makam sudahlah. Hamba pernah kaya nak patang makam. Sebab patang makam ni bagus sebenarnya sebab benda ekonomi suami. Bagus sebenarnya bab patang makam. Sebab dak makam dia nak ngidang-ngidang pelik-pelik tak boleh lagi sebab dia tengah patang. Ayah awak tengah patang tak boleh tau. Makan sawi dah ha. Ikan-ikan patang makam tu silakan lah. Tapi jangan patang solat. Siapa ke solat pun dia patang sedangkan darah tak ada. Kita tanya orang puang, awak ni orang puang yang darah berhenti pada hari ke-35. Apa awak tak solat? Saya sedang berpantang. Oh, awak tahu kok hak yang menggugurkan solat sebenarnya benda? Sebenarnya nifas. Nifas tu benda darah. Dah tak ada darah, nak tunggu benda lagi. Ni kesilapan yang berlaku dalam masyarakat. Hamba setiap kali kita cerita bab ni dalam pengajian ni, kalau kita buka soalan ada orang puan tanya, dah ustaz, hak lepas dah kalau kita buat lagu tu semayang mana? Dia tanya dah lah. Dia tanya. Oh, kita buat lagu tu dah semayang mana? Jawapannya semayang dah kena qada semula. Kerana tidak ada yang menggugurkan kewajipan solat. Kena qada baliklah. Baik. Tengok. Dah ustaz kabur saat ni ada sandaran kau dalam kitab. Sebenarnya ada sandaran daripada Quran, ada sandaran daripada hadis, ada sandaran. Cuma kita nak cakap mudah nak ambil sandaran daripada kitab je. Sebab panjang lagi masa, dia banyak lagi kita nak bincang kan. Ada tak sandaran? Adalah, bukan kita cakap saja. Sandaran dia mana? Tu tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Qala Syafi'i rahimahullah fil mukhtasar wa taghtasilul haidu idza tahurat wan nufasa'u idza qata'a damuha. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar, Mukhtasar Al-Buaiti, wanita haid perlu mandi apabila dia mengalami suci, dan wanita nifas perlu mandi apabila darahnya berhenti. Bukan tunggu tempoh tertentu. Okey, baik. Pertama baik pula kata Imam Tirmizi di dalam kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi masyhur ulama hadis. Dia buat satu kitab hadis. Imam Tirmizi banyak kitab dia, antaranya ada kitab Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi. Baik. Yang mana Imam Tirmizi ni di antara kelebihan kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, dia hanya memuatkan hadis yang diguna pakai oleh ulama. Malaikat dia kata mana? 2 hadis je dalam kitab aku ni hak yang tidak diguna. Tu pun satu hadis tu
Kata Imam Nawawi, ada lagi ulama yang mengambil hadis tersebut. Hadis yang Rasulullah menjamakkan solat zuhur dan asar tanpa ada khauf dan matar ketika Rasul duduk di Madinah. Masih lagi ada ulama yang mengambil hadis tersebut. Itu kelebihan Imam Tirmizi. Dan selepas daripada dia mendatangkan hadis, kadang-kadang banyak dia sebut ini adalah wa alaihi amalu as-sahabah. Dia ada sebutlah, maksudnya dia ada juga menyatakan hal yang berkait dengan fiqh. Baik. Itu secara ringkas. Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau dia kata lagu ni, wa qad ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tad'u as-salata 40 yawman. Okey. Hak yang kata Imam Tirmizi, sesungguhnya telah ijma' ahli ilmu daripada kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama selepasnya, selepas mereka bahawasanya perempuan yang keluar darah nifas perlu meninggalkan solat selama 40 hari. Dia kata ijma' 40 hari ni, hak ni boleh sedikit boleh dikritik. Sebenarnya tidak berlaku ijma'. Bukan 40 hari sebanyak-banyak nifas. Bukanlah 40 hari sebanyak-banyak nifas adalah perkara yang disepakati, kerana mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Okey, tak apalah, waktu kita tak mau tengok situ. Hak ni kita nak tengok sini ni. Illa antara tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli. Melainkan apabila perempuan tu melihat suci sebelum daripada 40 hari. Belum cukup 40 hari tengok suci dah, maka sesungguhnya dia perlu mandi dan solat. Mesti dia kena mandi dan solat. Jadi orang puang tak boleh dia tunggu. Ada satu buku. Ada satu buku yang ditulis kita tak mahu cerita siapa pengarang, kita tak mahu cerita. Kita hanya nak cerita benda yang ada dalam tu, kita nak bincang. Itu yang pertama. Yang dalam perbincangan ni kita nak khabar benda yang disebut tu salah. Tapi bukanlah bermakna kita semuanya betul dah. Kita sendiri pun ada beberapa kali salah kita sendiri. Cuma benda yang salah kita kena kata salah walaupun daripada kita. Ada satu buku tu dia kata lagu mana perempuan yang nifas apabila berhenti darah nifas dia kena tunggu 15 hari dulu. Dia kena tunggu 15 hari dulu. Ada buku. Baik. Ada buku tu dia kata perempuan setelah daripada nifas, buku ni buku soal jawab bab darah wanita. Baik. Apabila dan perempuan itu, patut hamba pun rujuk kepada pengarang beliau. Pengarang, hamba nak tanya sikit bab ni hamba WhatsApp. Lepas tu pengarang kata sebenarnya buku ni bukan saya buat. Ada anak-anak murid saya, orang yang belajar dengan saya minta izin daripada saya untuk dikumpulkan. Dia kata lagu itulah. Baik, tanpa menyebut nama. Baik, dia kata kalau berhenti darah nifas dia tidak boleh mandi apa semua sekali, kena tunggu selama 15 hari. Kena tunggu selama 15 hari. Hak tu adalah salah. Hak tu adalah salah. Tidak ada seorang ulama muktabar pun hak yang sebut begitu. Kita hanya cerita benda tu. Baik, manusia tidak terlepas daripada kesilapan dan kesalahan. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Kata Rasulullah, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam adalah melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang tawabun, orang yang bertaubat. Dan taubah dalam bahasa Arab dengan makna rujuk, kembali semula. Maksudnya perbaiki kesilapan. Baik, dan hamba sendiri pun banyaklah silap dalam bab-bab ni. Baik. Sebelum ni lah, permulaan pengiraan 60 hari adalah setelah anak berpisah. Ni penting juga kita kena faham. Sebanyak-banyak tempoh nifas 60 hari. Lepas tu bilakah permulaan 60 hari? Permulaan pengiraan 60 hari adalah setelah anak berpisah. Anak tu pisah daripada mak, situ permulaan pengiraan 60 hari. Lepas tu ada tulislah peringatan sekiranya darah tidak keluar terus setelah bersalin, maka ada dua keadaan. Jika darah keluar, tu boleh baca sendiri. Benda lagi kita nak pergi kepada bab tu mudahnya. Bab yang kedua, bab darah istihadah di dalam nifas. Ni kita nak bincang bab darah istihadah dalam nifas. Cuma perbincangan berkenaan dengan darah istihadah dalam nifas dia banyak persamaan dengan istihadah dalam haid. Jadi oleh kerana kita bincang dah bab berkenaan dengan istihadah dalam haid, jadi sebenarnya banyak dah yang kita faham. Cuma ada beberapa perbincangan yang berbeza di antara perbincangan istihadah dalam nifas dengan istihadah dalam haid. Baik.
Perempuan mustahadah dalam nifas, iaitu perempuan yang melihat darah setelah bersalin melebihi 60 hari tanpa berhenti. Kalau darah berhenti dulu, lepas tu mari pula lepas daripada hari ke-60, maka darah mari pula pada hari ke-60 adalah darah haid. Hak tu kita cerita dah dulu. Tempoh suci di antara nifas dengan haid pada perbincangan awal lagi kita bincang. Okey. Kemudian perempuan mustahadah dalam nifas seperti perempuan mustahadah dalam haid, iaitu ada 7 bahagian. Cuma ada sebahagian daripada ulama, dia kata ada ulama mazhab Imam Syafi'i, dia kata sebenarnya pembahagian istihadah dalam nifas bukan 7, hanya 5 sahaja. Antara mereka yang berpandangan sedemikian adalah kitab Taqrirat As-Sadidah. Cuba tengok betul tak dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, betul tak? Cek tak? Cuba cek kejap. Zuci tengok dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Tak silap ingat, dia sebut kata ada 5 bahagian je. Jadi ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia tidak boleh nak tasawur, tidak boleh nak buat gambaran istihadah yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi dia kata ada 5 je. Tengok dalam kitab Taqrirat Sadidah pada nota kaki. Tak silap ingatlah. Ada tak disebut? Ada tak Zul? Tak jumpa? Ada? Cuba kat sini. Ada, cuba kat sini sekejap. Okay, dalam kitab Taqrirat As-Sadidah dikata lagu mana? Fa aqsamul mustahadati fin nifas khamsah. Pembahagian mustahadah dalam nifas ada 5 sahaja. Dia kata pada hujung dia kata wala yutasawwaru fiha at-tahayyurun nisbi. Tapi wa ba'dhum sawwarah. Dia kata tidak dapat nak buat gambaran tahayyur. Maksud dia tahayyur mutahayyirah nisbi. Dipanggil mutahayyirah nisbiyah, sama dengan muqayyadah. Nisbi maksudnya ingat kadar lupa waktu, ingat waktu lupa kadar. Tapi wa ba'dhum sawwarah. Sebahagian daripada ulama fiqh membuat gambaran. Jadi kita ambil pandangan yang sebahagian yang lain. Ada 7 bahagian. Jadi kita pecah kepada 7 bahagian. Pertama, mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah ialah perempuan yang pertama kali datang darah nifas dan tidak pernah didatangi darah nifas sebelumnya. Mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah yang keluar melebihi 60 hari itu memiliki sifat kuat dan sifat lemah. Hukumnya, darah yang sifat kuat itu adalah darah nifas, manakala darah yang sifat lemahnya itu adalah darah istihadah. Mudah je. Sama kan? Perempuan ni lepas daripada beranak, siapa ke 61 ada darah. Siapa ke 61 ada darah. Lepas tu kita tanya dia, ada darah kuat, darah lemah ke tak? Ada kata. 35 darah kuat. Start daripada 36 darah kuning gitu. Siapa ke 61? Gitu 35 hari jadi faham awak. Cuma awak tidak tahu hari ke-36 sampai ke-60 tu istihadah, melainkan apabila awak duduk pada hari ke-61. Dah solat saya. Qada pula. Kayak gitulah. Jangan buat celong-celong lah, sebab dia rasa terbebang dah. Awak kena qada pula. Dia rasa terbebang dah. Kita pula menambahkan beban dia. Bayar mula rasa tu. Jadi gilek je. Kena bayar mula pada banyak. Kena bayar mula. Kena qada balik sembayang. Okey. Mudah je. Kalau ada darah kuat, darah lemah. Lepas tu syarat tamyiz khokpak tu tidak terpakai untuk istihadah dalam nifas, melainkan satu syarat je. Dengan syarat darah yang sifat kuat itu tidak melebihi sebanyak-banyak nifas. Itu syarat dia tu je. Jangan darah kuat melebihi sebanyak-banyak nifas. Dah kalau melebihi sebanyak-banyak nifas, lepas tu dia kena kembali kepada kategori yang kedua. Okey. Cuma sebelum daripada kita bincang bab ni, boleh tak kita undur sikit? Undur sikit 95. Muka surat 95. Okey. Ada pandangan segelitir ulama mazhab Imam Syafi'i bahawa darah, apabila darah melepasi 60 hari,
maka dihukumkan 60 hari sebagai nifas, manakala yang lebih daripada 60 hari itu dikirakan sebagai istihadah. Ni ada pandangan mazhab Imam Syafi'i lagu ni. Namun pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Pandangan ini diputuskan oleh Imam Ibnul Qas dalam kitab Miftah beliau dan dipilih oleh Imam Muzani. Okey, boleh tengok apa yang disebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab berkenaan dengan masalah ni. Tujuan kita selitkan pandangan ini supaya macam hak yang kita khabar sebelum daripada ni. Kalau ada masalah sangat, okey, cara dia macam hak yang kita khabar. Sebelum daripada ni kita khabar pun kali ke dah kan. Okey, kita pergi kepada 182 nota kaki. Syarat tamyiz pada istihadah dalam nifas ialah darah yang kuat tidak melebihi sebanyak-banyak nifas. Boleh tengok di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Baik. Kita tengok pada muka surat 97. Contohnya, setelah bersalin, darah nuru keluar selama 60 hari secara berterusan. 43 hari daripadanya adalah darah hitam. Kemudian hari ke-44 sehingga hari ke-65 darah merah. Hukumnya nifas nuru 43 hari darah yang kuat, manakala hari ke-44 sehingga 65 adalah istihadah. Baik. Lepas tu tengok nota kaki ada lah. Apakah 184? Apakah yang perlu dilakukan oleh perempuan yang mengalami situasi seperti di atas? Setelah bersalin hari ke-43 darah hitam, tidak boleh disolat. Daripada hari pertama sampai ke 43 tak boleh solat kerana darah ini keluar dalam tempoh waktu yang boleh dihukumkan sebagai darah nifas. Hari ke-44 hingga 60 darah merah tak boleh solat kerana darah ini keluar dalam tempoh waktu yang boleh dihukumkan sebagai darah nifas serta mengharapkan darah akan berhenti sebelum hari ke-61. Hari ke-61 masih lagi ada darah merah, pada hari ini barulah dia mengetahui bahawa status darahnya adalah darah nifas bercampur dengan darah istihadah. Justru dia wajib mandi dan solat kerana ternyata darah merah tersebut adalah darah istihadah berdasarkan kepada tamyiznya. Seterusnya, dia wajib mengqadha semula solat yang ditinggalkan pada hari ke-44 hingga ke-60 kerana ternyata darah tersebut adalah istihadah. Kena qadha mula. Baik. Hari ke-61 hingga ke-65 wajib ke atasnya solat kerana dia masih lagi dalam keadaan istihadah. Okey. Beberapa contoh untuk diperhatikan. Beberapa contoh untuk diperhatikan ni dia ada kait dengan masalah 777 888. Baik, ada kaitan dengan masalah 777 888. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga 30 hari darah hitam, 10 hari darah merah, 10 hari darah hitam, 20 hari darah merah. Sudahlah. 30 hari darah hitam, 10 hari darah merah, 10 hari darah hitam, 20 hari darah merah. Darah merah duduk di antara dua darah hitam, jadi kuat. Lepas tu darah merah keluar berterusan sehingga melepasi 60 hari. Jadi bermaknanya nifas dia hanyalah 50 hari sahaja. Hukumnya 30 hari darah hitam capur 10 hari darah merah capur 10 hari darah hitam adalah nifas. Kerana kesemua darah ini adalah darah kuat, termasuklah darah merah yang berada di tengah-tengah dua darah hitam itu. Kerana darah merah itu berada di tengah-tengah dua darah hitam yang kedua-duanya layak untuk dijadikan nifas. Faham? Jelas 20 hari darah merah istihadah kerana ia adalah darah yang lemah. Boleh kita tengok situ. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, jika darah hitam yang kedua itu melepasi 60 hari. Kita ada hitam merah, hitam merah. Ni kita tengok contoh lain. Hitam merah, hitam. Jika darah hitam yang kedua itu melepasi 60 hari, maka hukumnya sama dengan perempuan yang haid melihat darah hitam 7 hari, kemudian darah merah 7 hari, kemudian darah hitam 7 hari. Jelas tak? Hitam 7 hari, merah 7 hari, hitam 7 hari. Contohnya 25 hari darah hitam, 20 hari darah merah, 25 hari darah hitam. Jadi semua sekali berapa? 70 hari kan? 25 capur 20 capur 25 jadi 70, lebih daripada 60. Tengok, darah hitam yang kedua darah hitam yang kedua keluar
melebihi 60 hari. Darah hitam yang kedua keluar melebihi 60 hari. Darah hitam yang kedua keluar melebihi 60 hari. Hukumnya 20 hari darah hitam adalah nifas. Manakala 20 hari darah merah berlaku khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Kita cerita dah sebelum daripada ni. Dan 25 hari darah hitam yang kedua adalah istihadah. Boleh Okey, yang ketiga, jika darah merah yang kedua itu melepasi 60 hari, maka hukumnya sama dengan perempuan yang haid. Perempuan haid yang melihat darah hitam 8 hari, kemudian darah merah 8 hari, kemudian darah hitam 8 hari. Kalau darah merah, saat ni darah merah dah melepasi 60. Lepas tu darah hitam yang kedua melepasi 60. Itu sama dengan 777. Nampak? Hak ni pula darah merah tu melepasi 60. Jadi tidak boleh kita nak gabung darah hitam dengan darah merah untuk dijadikan haid. Sebab melepasi 60. Jadi darah hitam pertama saja haid pula, nifas. Tukar. Darah hitam saja nifas, darah merah istihadah, hitam berikutnya juga istihadah. Contohnya 35 hari darah hitam, 30 hari darah merah, campur. Jadi 65 dah. Lepas tu 20 hari darah hitam. Hukumnya 35 hari darah hitam dihukumkan nifas. Manakala 30 hari darah merah dan 20 hari darah hitam yang kemudian itu adalah istihadah. Dalam kitab Risalah Al-Allamah Baqusyair yang disebut dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kita gini, dia ada seorang ulama Yaman. Ulama besar. Ulama Yaman, ulama besar yang dikenali sebagai Al-Allamah Baqusyair. Ulama Yaman, ulama besar yang dikenali sebagai Al-Allamah Baqusyair. Yang mana beliau hidup sezaman dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia ulama besar. Dan dia memang mengambil berat tentang permasalahan wanita. Baik. Mengambil berat tentang permasalahan darah wanita. Jadi apabila dia buat kajian terhadap permasalahan darah wanita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ada tempat-tempat yang dia muskil. Maka dia pun hantar surat tulis hantar kepada Syekh Ibn Hajar, minta respon daripada Syekh Ibn Hajar. Dan kita jawapan Syekh Ibn Hajar terhadap kitab Al-Allamah Baqusyair di antara kitab yang cukup penting dalam rujukan fiqh darah wanita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi dalam kitab ni ada sebut bab ni. Kita nak cerita gitu je. Kitab ni dicetak bersama dengan Fatawa Fiqhiyah Al-Kubra. Baik. Dan sampai ke sekarang ulama-ulama daripada Yaman khususnya Hadramaut cukup mengambil berat tentang fiqh darah wanita. Sampai ke orang Yaman sendiri kata kalau mu nak haid mu kena haid di Hadramaut. Tapi yang lupa perkataan Arab tu. Haid Hadramaut, pusaka di Zabid ke di mana? Ana lupa. Dia kata kalau bab pusaka di sana, bab haid di Hadramaut. Ana lupa perkataan dia. Sampai ke sekarang. Dan sampai ke sekarang pun yang penulisan-penulisan baru berkenaan dengan bab darah wanita ramai dari kalangan ulama-ulama daripada Hadramaut, daripada Yaman. Dalam risalah Al-Allamah Baqusyair yang disebut dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ada sebut perkara yang kita cerita saat ni. Okey. Adapun jika ada darah lemah sebelum darah kuat, maka penjelasannya seperti di bawah. Hak ni panjang sikit ni. Hak ni memang panjanglah sikit. Jadi tadi kita kata darah kuat, lepas tu darah lemah. Jelas dah tu. Kalau sekiranya datang darah lemah dulu baru darah kuat, mana pula? Di sini ada perincian yang panjang. Dan perincian ni memang cukup panjang jugalah. Ni kena tarik nafas panjang sikit ni. Abang kena rehat sekejap. Abang jawab soalan dulu. Lepas tu kalau dang kita sambung balik. InsyaAllah. Okey, kita ada soalan. Kita jawab sekejap. Lepas tu nanti kita akan sambung balik. Soalan, hari ke-10 suci. Darah saya keluar warna coklat gelap dan merah. Sakit seperti segugu. Warna coklat gelap dan merah. Ia coklat gelap dan merah. Jadi kita kena tahu dulu
Coklat gelap dengan merah mana kuat? Orang puan boleh tahu, mungkin orang puan lebih tahu coklat gelap dengan merah tu mana lebih kuat daripada sudut warna. Orang puan yang boleh menentukan. Orang puan kata coklat pekat, coklat gelap tu adalah lebih kuat berbanding dengan merah. Baik, nak tahu mana lebih kuat. Kalau dia kata merah lebih kuat, okey, kalau merah lebih kuat, contoh je lah kan, coklat gelap ni rendah daripada merah, maka masih lagi dihukumkan merah kerana ada merah. Sebab kita khabar dah sebelum ni, kalau hitam dengan merah, hitam nombor satu, yang kedua merah. Kalau campur hitam dengan merah, kira hitam lagi. Kalau merah campur dengan kuning, kira kuning. Tidak bertukar menjadi merah, mereka mesti kena merah berlaku. Jadi hak yang menentukan coklat gelap dengan merah ni mana lebih kuat, orang puang sendiri. Okey, darah berterusan sehingga hari ke-15, cukup suci. Darah keluar seperti darah haid kebiasaan, iaitu warna merah gelap dan coklat hitam. Hari ke-16 darah saya sudah di hujung-hujung, berwarna coklat keperangan. Dan darah berterusan hingga ke hari ke-19. Darah berhenti kering ke hari ke-19 dan keluar kekuningan seperti hari biasa. Adakah saya istihadah bersama dengan haid? Haid saya kebiasaan antara tempoh 7 hingga 11 hari. Memang kalau dengar pening dah. Dengar pening dah. Dengar pening dah. Okey, gini. Sebab dia sebenarnya ada beberapa perkara lagi yang perlu hamba kena tanya untuk kita jawab soalan begini. Baik. Jadi jawapan hak yang lebih mudah untuk perempuan ini adalah dia ikut adat biasa dia sebelum daripada ni. Maksudnya dia hukum haid dia berpandukan kepada benda, kepada adat. Tengok adat dia mana. Adat yang paling dekat. Wallahu alam. Okey, itu cara cepat untuk jawab masalah. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana saya nak membezakan kuning haid dan kuning hari kebiasaan? Saya mengalami di mana keputihan bercampur dengan kuning. Disahkan oleh doktor. Jadi hari kebiasaan kadang-kadang keluar kekuningan juga. Ustaz, adakah bila di hujung haid keluar kekuningan saya dikira boleh mandi wajib? Baik. Yang pertama sekali bab masalah kekuningan. Darah haid kita ada berapa? Ada hitam, merah, perang, kuning, keruh. Kuning dengan keruh ni adakah termasuk di dalam warna haid ataupun tidak? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama fiqh, bukan kita hanya sebut mazhab Imam Syafi'i, majoriti ulama fiqh mengatakan kuning dengan keruh juga termasuk di dalam warna haid, berdasarkan kepada hadis Aisyah ketika ada perempuan membawa kapas yang ada warna kuning. Tanya Aisyah tentang solat, kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda, jangan tergesa-gesa, jangan gopoh, jangan gaduh sehingga mu tengok kapas betul-betul bersih. Jadi bermakna Aisyah belum lagi membenarkan perempuan tersebut mandi dan solat ketika ada kekuningan. Maka atas dasar inilah majoriti ulama mengatakan kuning masih lagi dikirakan sebagai haid. Cuma ada pula perbincangan di kalangan ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Adakah kuning ni haid secara keseluruhan ataupun tidak? Okey, di sini ada beberapa perbincangan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kuning berlaku dalam tempoh adat kebiasaan haid dikirakan haid. Kalau dia keluar di luar tempoh adat kebiasaan haid, maka berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan kuning bukan lagi dikirakan haid. Antara ulama yang berpandangan sebegini adalah Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Okey, ini yang disebut secara umum dulu. Masalah kuning ada khilaf. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, kuning yang keluar di dalam waktu imkanil haid dikirakan haid. Okey, ni asas dulu Kemudian seorang perempuan ni keputihan dia kadang-kadang pekat seakan-akan warna kuning. Ada orang puang ada keputihan. Orang lelaki tak tahu benda keputihan. Ada ayah fikir orang lelaki. Ni orang puang je. Orang puang ada keputihan. Keputihan dia kadang-kadang pekat seakan-akan kekuningan. Sehingga kan pada penghujung haid perempuan itu tak tahu kok ada kuning ni keputihan ke ataupun masih lagi penghujung haid. Begitulah hak yang
berlaku kepada orang perempuan. Jadi soalannya, bagaimana perempuan tersebut perlu kena buat? Sebenarnya bab ni yang berada sebut pada penghujung buku ni. Ada penghujung buku ni yang berada sebut. Hamba ada sebut dalam masalah apabila syok, hak yang datang tu haid ke ataupun hak yang datang tu bukan haid, maka berkata lagu mana? Hamba kata ia tidak dapat menggugurkan kewajipan solat. Boleh faham? Asal kewajipan solat setiap ke atas setiap mukallaf. Yang menggugurkan kewajipan solat adalah darah. Ketika mana darah hak yang keluar ataupun hak yang keluar saat itu mungkin darah, mungkin tidak, maka tidak, perempuan itu syok. Ada perkara yang menggugurkan kewajipan solat, maka tidak gugur kewajipan solat. Bermakna ketika itu wajib dia kena mandi dan wajib dia kena solat. Namun kita ada kaedah yang kedua yang disebut oleh Al-Ustaz Said. Dia sebut ada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua sebenarnya kalau kita tengok boleh juga kita guna kaedah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Sebab sekarang ni dimari darah. Tetapi sekarang ni maksudnya kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, ada kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, ada kaedah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada berdasarkan apa yang sebelumnya. Jadi untuk isu ni ada dua asal yang saling bertentangan. Okey, boleh faham? Kalau apabila ada dua asal yang saling bertentangan, maka kita kena tengok mana asal yang lebih kuat. Okey, boleh faham? Kita kena tengok dia asal yang lebih kuat. Jadi nanti yang akan sebut mana kitab yang menyebut perkara ini. Wallahu alam. Cuma hak yang jawapan sekarang ni menggunakan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, kerana ia melibatkan ibadat solat. Sebagaimana perempuan yang kali pertama datang haid, kita hukum haid dia sehari semalang sahaja untuk menggugurkan solat dia, sehari semalang je. Hak yang lepas daripada tu walaupun ada kemungkinan haid, tetapi oleh kerana tidak yakin haid, maka tidak dapat menggugurkan kewajipan solat. Okey, wallahu a'lam. Kemudian soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada masalah yang berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada muka surat 67-68. Syekh Ramli menghukum 5 hari kuning dan 20 hari merah adalah istihadhat. Bukankah kalau ikut gabungan 5 hari dan 20 hari dah termasuk dalam masa yang boleh berlaku haid? Yang lain pula melebihi 15 hari waktu suci. Soalannya, adakah 10 hari yang terakhir daripada darah merah itu tidak dikira haid yang baru pula? Kat mana ni ya? Muka surat 67-68. Baik. Muka surat 67-68. Masalah mana Pada masalah yang berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada muka surat 67-68. Syekh Ramli menghukum 5 hari kuning dan 20 hari merah adalah istihadhah. Mana? Okey, 5 hari kuning, 20 hari merah adalah istihadhah. Syekh Ramli dan Khatib Asy-Syirbini pada muka surat 68. Baik. Bukankah soalan dia, kalau ikut gabungan 5 hari dan 20 hari dah termasuk dalam masa yang boleh haid? Gabungan 5 hari dan 20 hari dah. Benda ke? Bukankah kalau ikut gabungan 5 hari dan 20 hari dah termasuk dalam masa yang boleh berlaku haid? Yang lain pula melebihi 15 hari waktu suci. Soalannya, adakah 10 hari yang terakhir? Nampak dah. Okey. Soalan dia gini. Kan kita buka ni ya. Nak nampak sikit, boleh faham sikit ni. Muka surat 60 68. Okey. Muka surat 68. Hak ni. Hak ni hak atas ni, dia musykil atas ni. Kan hak masalah dia kata hak Ibn Hajar tak ada isu lah. Ibn Hajar sebab 5 hitam dengan 5 kuning ni haid.
20 hari merah istihadah. Bab Imam Ramli di Khatib Syirbini. Dia kata mana? Okey, 5 hari tang haid. 5 hari tang haid. Lepas tu 5 hari kuning adalah istihadah. Lepas tu 20 hari merah semua istihadah. Dia kata Kang 5 hari kuning kita kata istihadah. Istihadah kan suci. Lepas tu apa dah ambil hak ni hak ni istihadah 10 hari daripada merah ni juga istihadah, berbaki lagi 10 hari daripada merah itu adalah haid yang baru. Gitu soalan dia. Hakim boleh faham kan? Dia nak menggunakan kaedah takmilatut tuhur. Dalam bab ni tidak boleh guna kaedah tersebut. Hak ni dia berbeza dengan masalah seorang perempuan yang datang darah haid selama 8 hari. Suci 10 hari. 8, 10, 18. 8, 10, 18. Hari ke-19 datang pula darah istihadah. 19, 20 sampai cukup 15 hari istihadah. Tempoh sekurang-kurang suci sampai cukup 15 hari sekurang-kurang tempoh suci, darah lepas tu dikirakan haid yang baru. Hak ni berbeza dengan masalah tu. Masalah ni darah tidak berhenti. Masalah tu darah berhenti. Tu kena buat perbezaan di antara. Dan ada sebahagian daripada orang ketika dia meletakkan hukum ni dia tersilap. Sebab digunakan kaedah baqiyatut tuhur juga. Tak bukan? Tu silap. Hak ni tidak digunakan kaedah baqiyatut tuhur sebab hak ni ada darah kuat dan ada darah lemah. Kaedah kita fal qawiyyu haidun wal dha'ifu istihadah. Gitu je. Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Kita hukum haid berdasarkan kepada darah lemah ketika masih bukan. Kita hukum haid berdasarkan kepada darah kuat. Ketika masih lagi darah lemah tetap istihadah. Melainkan apabila bertukar menjadi darah kuat semula barulah kita hukum haid yang baru. Begitu kaedah dia. Sini tidak boleh guna kaedah baqiyatut tuhur ataupun takmilatut tuhur. Baik. Soalannya, adakah 10 hari yang terakhir daripada darah merah itu tidak dikirakan haid yang baru? Ya, tidak dikirakan haid yang baru. Sebab kita akan berhukum berdasarkan kepada darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Dia tidak boleh dikira haid yang baru melainkan apabila dia datang darah kuat balik. Okey, tu kita kena faham benda lagi ni Okey, habis soalannya. Kemudian kita sambung berkenaan dengan istihadah dalam nifas. Okey, kita ingat balik bab berkenaan dengan darah istihadah dalam nifas. Seorang perempuan lepas daripada bersalin keluar darah nifas. Sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Kebiasaan nifas 40 hari. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Sekiranya perempuan keluar darah melepasi 60 hari. Jangan kata keluar darah nifas melepasi 60 hari. Situ dah tepatlah. Ustaz, saya nak tanya sikit saya darah nifas saya lebih daripada 60 hari kita kata ada tepat lagu tu. Awak dah boleh tanya saya dah kalau gitu sebab awak letak dah hukum. Sebab darah nifas lebih daripada 60 hari. Awak letak dah hukum tu darah nifas lebih daripada 60 hari. Macam orang tanya. Nak tanya sikit benda. Saya darah haid saya 18 hari. Awak letak hukum dah darah haid 18 hari. Nak tanya benda lagi. Awak letak hukum dah. Dia bukan kata darah haid 18 hari dah. Benda gitu. Kena katakan ni. Darah lebih daripada 15. Darah 18 hari. Jangan kata darah haid. Dak kena dulu lagi darah saya nak tanya sikit ni. Bab darah haid Mana? Darah haid saya 18 hari. Lepas tu nak tanya bab benda lagi. Dak awak kata darah haid 18 hari dah. Dia tak boleh kata gitu. Dak salah mana? Okey. Jadi orang puang ni darah nifas dia keluar ataupun darah lepas dia bersalin keluar melepasi 60 hari. Sedangkan sebanyak-banyak nifas 60 hari tanpa berhenti 60. Dak berhenti sikit. Dah kat nak berik dah dia. Dak berhenti-berhenti juga. Hau lain yang berik.
Tak berhenti juga. Okey, hari ke-61 ada lagi. Perempuan ini adalah perempuan mustahadah dalam nifas. Perempuan mustahadah dalam nifas ada pandangan dia ada 5 bahagian sahaja. Ada pandangan ada 7 bahagian. Okey, yang pertama adalah dia ni mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah hukum dia sama. Mubtadaah mumayyizah. Maksudnya dia kali pertama datang darah nifas. Dia bukan mesti kali pertama beranak. Dia dalam kitab dia kena kata mana? Kali pertama datang darah nifas. Sebab dia kena kata kali pertama datang darah nifas? Sebab mungkin orang perempuan tu beranak tak ada nifas, kena kata kali pertama datang darah nifas. Okey, perempuan ni kali pertama datang darah nifas. Sebelum ni tak pernah datang pun darah nifas. Okey. Ataupun ni kali pertama beranak, tiba-tiba direct sampai ke 61, 62 ada lagi tak berhenti-berhenti darah. Maka hukum dia darah yang kuat adalah nifas, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan satu syarat. Syarat darah kuat jangan lebih daripada 60 hari je. Okey, baik. Selesai situ. Dan kalau lebih daripada 60 hari, nanti awak tengok dalam kategori yang kedua. Okey. Tadi kita ada cerita beberapa syarat mesti darah kuat datang dulu baru datang darah lemah. Okey, kita nak cerita pula ada pun jika darah lemah sebelum darah kuat. Maka penjelasannya seperti berikut. Orang puan ni tubik darah lemah dulu baru kuat, darah kuat. Lepas daripada bersalin tubik darah lemah, lepas tu baru darah kuat, lepas tu darah lemah pula lebih daripada 60 hari. Dah warna pula orang puan ni. Hukum dia. Okey, kita tengok hukum dia mana ya. Contohnya setelah bersalin Fatimah terus didatangi darah merah selama 10 hari. Kemudian darah hitam 40 hari. Kemudian darah merah 20 hari. Tengok. Darah merah selama 10 hari. Merah dulu. Lepas tu darah hitam 40 hari. 50. Kemudian darah merah pula 20 hari. Berapa lah? 70. Lebih daripada 60. Hukumnya 10 hari darah merah adalah istihadah. Sama kan? Sama. Darah lemah istihadah. Darah kuat adalah nifas. Darah lemah adalah istihadah. 10 hari darah merah adalah istihadah. Kerana ia adalah darah lemah. Kita hukum darah kuat nifas, darah lemah istihadah. 10 hari tu istihadah. Jadi wajib dia kena qada balik sembahyang. Okey, baik. 40 hari darah hitam adalah nifas. Kerana ia adalah darah kuat. 20 hari darah merah yang akhir adalah istihadah. Kerana ia adalah darah lemah. Oleh itu, Fatimah masih lagi dalam kategori mumayyizah. Mumayyizah lagi. Ni kita buat contoh ni. Gimana? Tengok sedikit tu Okey, kemudian yang kedua, darah lemah kurang daripada 15 hari. Pasal ni memang darah lemah kurang daripada 15 hari Yang kedua, darah lemah kurang daripada 15 hari kok. Dan sebelumnya ada suci. Maksudnya lepas beranak dah tubik lalu darah. Lepas tu tubik darah lemah dulu. Darah lemah kurang daripada 15 hari. Sebelumnya ada suci. Yang jika digabungkan antara tempoh suci dan darah lemah yang setelahnya itu masih lagi tidak sampai 15 hari. Apa kita kata 15 hari? Tadi kita cerita dah mula-mula tadi. Ingat molek. Tidak dihukumkan sebagai darah nifas yang keluar setelah daripada perempuan bersalin, melainkan mesti darah tu keluar sebelum daripada berlalu 15 hari daripada tempoh bersalin. Kita cerita dah. Lepas bersalin, kalau lepas 15 hari daripada tempoh bersalin baru keluar darah tu bukan nifas. Darah itu adalah darah haid. Perempuan tu tidak ada nifas. Kita syarat tadi kita pesang dah tadi. Kita suruh ingat molek. Sebab ni ada kaitan yang kuat dengan perbincangan dalam bab ni. Kan kita cerita ni antara syarat darah nifas setelah daripada bersalin mesti kena keluar sebelum daripada berlalunya tempoh apa hari? 15 hari. 15 hari ni kena ambil kira. 15 hari ni kena ambil kira ni. Jadi kalau lepas daripada 15 hari baru tubik darah, maka perempuan itu tidak ada nifas. Hak yang ada adalah haid. Okey, tengok. Darah lemah kurang daripada 15 hari. Hak tadi darah lemah kurang daripada 15 hari, tak ada suci sebelumnya. Lepas tu datang darah kuat. Hak ni darah lemah kurang daripada 15 hari. Dan sebelumnya ada suci yang jika digabungkan antara tempoh suci dan darah lemah yang setelahnya itu masih lagi tidak sampai 15 hari. Kalau nak gabung tempoh suci dengan darah lemah selepas tak cukup lagi 15 hari. Contohnya sejurus selepas bersalin, Maimunah tidak keluar darah selama 5 hari. Lepas bersalin tak ada darah 5 hari. Kemudian pada hari ke-6 barulah darah merah mula keluar selama 5 hari. Jadi 10 hari. Darah tak ada darah campur dengan darah merah jadi 10 hari, 5 kan.
Kemudian pada hari ke-11 keluar darah hitam selama 50 hari. Kemudian pada hari ke-61, sebab 50 campur 10 jadi 60 dah. Kemudian pada hari ke-61 darah merah keluar selama 10 hari. Okey, hukumnya 5 hari tak ada darah setelah bersalin dikirakan sebagai suci. Wajib perempuan ini solat. Dan perempuan ini wajib kena mandi wiladah. Orang perempuan ni wajib kena mandi wiladah. Adapun perempuan ni bab mandi wiladah. Adapun perempuan yang setelah daripada bersalin terus keluar darah nifas tidak wajib mandi wiladah. Ada satu penulisan yang tersebar sebelum daripada ni, dia kata mana orang puang lepas daripada bersalin walaupun keluar darah nifas tetap wajib mandi wiladah. Itu salah. Itu salah. Itu tak betul. Orang puang setelah daripada bersalin wajib mandi wiladah ketika tak ada darah nifas. Tapi kalau ada darah nifas setelah daripada bersalin, maka tidak wajib dia mandi wiladah. Tak wajib mandi wiladah. Tapi kalau nak mandi biasa boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Oh, hamba malam mimpi, kata orang lelaki. Tapi hamba bangun tak ada basah pun. Mimpi tu mimpi lah, tak ada basah. Tak wajib awak mandi, tak wajib, tak ada masalah. Dan kalau saya nak mandi, mandi biasa, tak ada masalah mandi ya. Ada masalah kita hujung dalam patah batu urut, buat apa? Tak ada masalah. Cuma tidak ada kewajipan mandi. Sebab Rasulullah kata lagu mana kepada Ummu Sulaim, kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma. Ya. Kata Ummu Sulaim bagi jumpa dengan Rasulullah, hal 'alal mar'ati minal ghusli idza ihtalamat. Adakah wajib kepada perempuan mandi kalau sekiranya dia bermimpi? Kata Rasulullah, na'am, tapi syarat idza ra'atil ma. Kalau tengok basah wajib mandi. Kalau tak tengok basah maka tak wajib mandi. Okey, sama juga dengan orang lelaki. Tak wajib mandi. Kalau lepas benda bangun tidur, memang malam dia mimpi tapi tak ada basah benda, tak wajib mandi. Mimpi tapi orang lelaki tu umur 78 dah. 78 mimpi lagi. Tengok-tengok tak ada benda dah Tak ada. Wajib tak mandi? Tak wajib mandi. Dah nak mandi biasa, silakan nak mandi biasa. Sama juga orang puang setelah daripada bersalin, kalau ada darah nifas tidak wajib mandi wiladah. Dia nak tengok mana bab ni. Bab ni boleh tengok disebut secara jelas, tengok dalam kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin sebut secara jelas bab ni. Kitab Sabilal Muhtadin. Dalam buku ni ada sebut tak dalam buku ni? Tak ada bab ni. Tak apa, kalau tak ada biar dah syari. Rugi masa. Baik. Okey. Sejuruh lepas bersalin, Maimunah tidak keluar darah selama 5 hari. Hukumnya 5 hari tak ada darah setelah bersalin dikirakan sebagai suci. Wajib Maimunah kena mandi wiladah dan solat. Orang puan pun kita suruh mandi wiladah dan solat kan, dia pun cerlah mata. Wajib kena solat. Orang puan baru bersalin, ya wajib kena solat. Ustaz tak bersalin tak apa, sedap cakap ni kita baru lepas bersalin nak berjalan pun tak gerak Kita kata mana? Awak kalau tak gerak pun awak tetap kena solat, sebab solat tidak gugur daripada orang yang sakit. Betul tak gitu? Solat tidak gugur daripada orang yang sakit. Dan yang solat kan dia? Fattaqullaha mastata'tum. Allah Taala kata begitu dalam Quran. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah semampu kamu. Tak boleh nak bangun solat dalam keadaan duduk. Nak duduk tak boleh. Oh, saya jahit tak tahu. 18 jahit kata dia. Okey, awak solat dalam keadaan tidur. Faham? Tapi orang puang ni tak macam orang puang dulu. Orang puang ni baru beranak saat ni. Molek-molek ada dah pergi pasar malam tau. Orang puang ni. Okey, tak ada masalah lah bab isu semayang ni. Okey, 5 hari tidak ada darah setelah bersalin dikira sebagai suci. 5 hari darah merah setelahnya dihukumkan istihadah kerana ia adalah darah lemah. 50 hari darah hitam adalah nifas kerana ia adalah darah yang kuat. 10 hari darah merah setelahnya adalah istihadah kerana ia adalah darah lemah. Oleh itu, Maimunah masih lagi dalam kategori mumayyizah. Okey. Seterusnya, darah lemah 15 hari ke atas tanpa ada suci sebelumnya. Lepas daripada bersalin terbit darah lemah 15 hari ke atas. Lepas tu baru darah kuat. Sedangkan gabungan darah lemah dan darah kuat yang setelahnya itu tidak melebihi sebanyak-banyaknya nifas, tidak melebihi 60 hari. Contohnya setelah bersalin Ruqayyah terus didatangi darah merah selama 20 hari. Lebih daripada 5 hari ni. Kemudian darah hitam 30 hari.
Kemudian darah merah 20 hari. Hukumnya 20 hari darah merah dan 30 hari darah hitam adalah nifas. 20 hari darah merah yang akhir adalah istihadah. Berbeza jika gabungan darah lemah dan darah kuat yang setelahnya itu melebihi sebanyak-banyak nifas. Darah yang 15 hari ke atas, darah lemah 15 hari ke atas mula-mula keluar tu, kalau gabung dengan darah kuat lebih daripada 60 hari. Tu hukum dia lain. Contohnya setelah Nur Adira bersalin, darah merah keluar selama 15 hari. Kemudian datang darah hitam selama 50 hari. 15 merah campur 50 hari hitam 65. Tengok, kalau campur darah lemah dengan darah kuat selepas berdiri lebih daripada 60 hari. Kemudian datang darah merah selama 10 hari. Baik. Hukumnya perempuan ini seperti perempuan yang tidak mumayyizah yang akan dibincangkan selepas ini. 5. Letih dah banyak lagi. Darah lemah kurang daripada 12 hari. Tapi jeng dah nak mikir kalau orang yang tidak ada himmah yang tinggi, orang yang ada himmah tinggi memang boleh mikir lagi. Sebab dia banyak sangat. Okey, jadi bab ni payah dah Kita berhenti sini dulu dah. Kita berhenti sini dulu untuk hari ni. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya. Jadi bab nifas ni dah nak habis. Biasa sebelum ni kita buat daurah, masuk bab istihadah dalam bab haid dah nak habis. Hak ni istihadah dalam bab haid alhamdulillah habis. Bab nifas alhamdulillah habis. Istihadah dalam nifas dan istihadah dalam nifas belum pernah lagi kita buat dalam daurah, kita bincang secara terperinci. Melainkan ada dalam daurah kita arak dia lah. Dalam daurah kita arak ada. Secara terperinci tak ada. Tak belum lagi. Melainkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada pun ni. Tu pun ada juga hak yang dah habis. Jadi hak ni dah habis juga. Allahu Akbar. Tak apalah, kita rasa sini dulu. Jadi sebelum daripada kita tutup majlis, sekali lagi hamba ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid. Tuan Haji Pa kita yang memberi ruang kepada kita untuk buat daurah di sini. Sebenarnya cadangan untuk buat daurah tu Ustaz Hakim Uthman hafizahullah taala minta orang kali dah tarikh. Tapi oleh kerana tarikh penuh, jadual padat, jadual penuh, dan jadual jemputan untuk daurah saat ni tu penuh di beberapa buah negeri dalam Malaysia ni. Lepas tu ada sebahagian bersahabat kata dah bila nak buat di Terengganu, negeri lain buat, di Terengganu tak buat. Sudah. Kita pun cari tarikh-tarikh tak ada. Penuh dah jadual. Allahu Akbar. Lepas tu hari Rabu baru ni, hari Rabu ada orang kabur-kabur hari Ahad dengan Isnin cuti depan wali. Jadi hamba kata molek lalu buat daurah. Cuma buat daurah ni ialah persiapan nak cari masjid mana. Masjid sini kita kenal belaka. Ada orang cadang buat di Kemamang. Hamba pengurusi masjid juga di Kemamang. Di Kemamang hamba pengurusi masjid, hamba juga di masjid hamba. Tapi oleh kerana mari sini ni kebetulan ada muslimat hak yang kawasan ni hak nak ikut juga. Nak pergi Kemamang jauh pula. Kata berkata kawasan ni buat tak ya buat Kemamang buat kawasan ni. Tu ceritanya. Lepas tu nak cari masjid mana. Ada beberapa masjid hak yang hamba dapat hamba. Hamba kata tak apa masjid. Biasanya sebelum ni hamba nak cari buat masjid. Ustaz Hakim cari. Hamba cari diri. Hamba kata biar telefon ke Tuan Haji kali. Tak rasa mudah kira kan. Telefon ke dia. Dah nak tak telefon lagi. Luluh lalu dah. Jadi dia luluh lalu dah lah. Lepas tu hamba pun minta kata Tuan Haji, hadir ni budak-budak pelajar-pelajar saja. Lepas tu waktu bit sikit sponsor sikit jadi Tuan Haji pun sanggup sponsor juga makanan. Pada asalnya jangkaan kita 100 Tuan Haji kan. Hamba khabar 100. Tiba-tiba hari pertama 400. Jadi kita kena order banyak makanan. Hari kedua ni siap 200 tapi terpaksa kena order makanan pula sebab 300 hari kedua, 300 orang. Jadi kita ucap terima kasih lah kepada pihak pengurusan masjid kerana memberi ruang kepada kita untuk buat daurah di sini. Dan sebenarnya antara penyumbang hak besar terjadinya daurah ni adalah peserta-peserta lah. Kalau tak ada peserta, hamba pun tak mari kau. Baik. Jadi harap peserta mari dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar Allah Taala bagi kepada kita keikhlasan dalam kita belajar, dalam kita mengkaji, dan semoga Allah Subhanahu Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan sepanjang 2 hari di sini. Lepas tu hamba minta maaf banyaklah ada beberapa perkara yang tidak sempat untuk kita bincang.
kita mengharap ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك ترى ما نزل بأهلنا في غزة من الأحوال. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم كن لأهل غزة. اللهم لا تكن على أهل غزة. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Pengurusi masjid dia cakap kau.